timbalan-timbalan ketua setiausaha, ketua-ketua pengarah, setiausaha bahagian, rakan-rakan media, dan khususnya hari ini saya rekodkan penghargaan khas kepada 35 rakan media, satu rekod tertinggi dalam sidang media sejarah KPKT. Selamat datang ke Budget Talk ataupun bicara belanjawan bersama dengan KPKT. Sebagaimana kita maklumkan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan belanjawan 2025 pada minggu lepas sempena hari Jumaat yang penuh barakah di Dewan Rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, dan tema belanjawan tahun yang depan adalah membugar ekonomi, menjana perubahan serta mensejahterakan rakyat. Untuk Kementerian KPKT, kami berasa amat bersyukur kerana telah berjaya memperolehi peruntukan tambahan, iaitu kesemua jumlah peruntukan yang akan diperolehi oleh kementerian adalah setinggi 5.934 bilion dalam belanjawan 2025. Ini mencerminkan peningkatan 2 tahun berturut-turut yang membanggakan, iaitu sebanyak 5.08% berbanding dengan tahun 2024. Dari jumlah ini, 66% adalah belanjawan untuk pembangunan, iaitu 3.962 bilion. Untuk pengurusan adalah 34%. Ini adalah merupakan satu lonjakan yang kita fokuskan kepada pembangunan demi mengangkat darjat rakyat serta kesejahteraan rakyat. If we compare to the national average, about 20.8% is for DE, about 79% is for OE. Tapi bagi KPKT, terbaliknya. Kebanyakannya adalah untuk pembangunan, di mana 66% untuk pembangunan. Untuk pengurusan, 34% sahaja. Kita hari ini akan bentangkan, setelah kita buat rumusan dan juga penyelidikan tentang bajet, kita ada 11 fokus utama pembangunan belanjawan 2025. Fokus pertama, fokus utama pembangunan yang pertama adalah dalam sektor perumahan. Selaras dengan slogan kita, Rumahku, Syurgaku, di mana kita ada pelbagai langkah-langkah inisiatif. Yang pertama, secara keseluruhan ni, kita lihat fokus utama skim jaminan kredit perumahan, dan juga buat pertama kali beli rumah pun dapat tax rebate. Tak pernah berlaku. Yang pertama, kita lihat belanjawan ini bukan saja mampu membugar ekonomi, tetapi juga menjana perubahan yang ketara bagi negara kita. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, sektor perumahan muncul antara pemacu utama. Justru inisiatif utama yang diperkenalkan di bawah KPKT mengenai perumahan. Sukacita dimaklumkan, tahun depan kerajaan tambah lagi 10 bilion untuk skim jaminan kredit perumahan. Dan saya jangka skim SJKP akan dapat membantu sekurang-kurangnya 20,000 orang pembeli rumah untuk mendapatkan pinjaman. And this will largely settle the bankability issues, khususnya untuk pekerja-pekerja gig ekonomi, mahasiswa yang baru lepasan universiti. Mereka kebanyakan tak dapat pinjaman perumahan. Tapi dengan skim jaminan kredit perumahan, tambah lagi 10 bilion ringgit, maka mereka boleh dapat pinjaman beli rumah dan dijamin oleh kerajaan Madani. So this one, I believe that will help a lot of first home buyers. Ini yang fokus dalam perumahan. Kedua adalah pelepasan cukai bagi bayaran faedah pinjaman perumahan sehingga 7,000 kepada pembeli rumah pertama bagi harga rumah di bawah 500,000 selama 3 tahun. This tax rebate sehingga RM5,000 akan diberi bagi kediaman yang berharga melebihi 500,000 hingga 750,000. Bagi mereka yang beli rumah tidak melebihi 500,000, pelepasan cukainya berjumlah sehingga RM7,000. Inisiatif ini akan terpakai kepada semua sales and purchase agreement, perjanjian beli rumah mulai daripada 1 hari bulan Januari tahun depan sehingga 31 hari bulan Disember 2027.
Jelas, ini merupakan manifestasi komitmen kerajaan untuk menggalakkan pemilihan rumah selaras dengan aspirasi shelter for all. No one is left behind. Okay, sukacita dimaklumkan. Kini kadar pemilikan rumah untuk isi keluarga kita sudah mencapai 36.9%. Okay, about 76.9% families in Malaysia now owning a home. Okay, target kita adalah 100%. So that every Malaysian family will own a decent home which will definitely provide a shelter for all them. Fokus utama, fokus utama pembangunan adalah program residensi rakyat dan juga rumah mesra rakyat. Okay. PRR. Selain daripada menaikkan ceiling, kita juga berhasrat untuk menaikkan lantai untuk pastikan kemudahan di perumahan awam adalah berkualiti. Justru kerajaan telah memperuntukkan 900 juta ringgit untuk PRR dan juga Rumah Mesra Rakyat RMR. Peruntukan ini melibatkan 48 program PRR, 14 projek Rumah Mesra Rakyat dan juga 3 projek baru. Tahun depan, KPKT menerusi SPMB akan bina melebihi 5,400 rumah mesra rakyat. Harga sama, insentif juga sama. Di mana setiap rakyat yang beli rumah mesra rakyat yang berharga 75,000, mereka hanya perlu bayar 55,000. Dengan kata lain, setiap unit rumah mesra rakyat, rakyat akan terima ampau besar ataupun subsidi sebanyak RM20,000. Dan kita akan bina lebih 5,000 unit tahun depan. Dengan peruntukan yang diberikan di sini. Maka PRR yang akan kita buat akan termasuk juga Kampung Linggi Port Dickson, PRR Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Tambahan pula, pihak kementerian telah meningkatkan kadar siring bina baru kepada 90,000 daripada 75,000, dan kita juga menaikkan kadar siring baik pulih rumah rakyat daripada 15,000 kini menjadi 20,000. 20,000. Ini akan dapat membantu lebih kurang 2,000 keluarga mendapat rumah baru. Ini skim ini saya perlu terangkan sedikit, iaitu kepada urban poor. Di mana keluarga yang duduk dalam bandar, keluarga miskin duduk dalam bandar, kerajaan Madani bantu dia bina rumah baru dengan kos 90,000. Dan mereka yang layak akan mendapat rumah percuma. Dan bagi mereka yang mengalami kerosakan seperti bong-bong yang bocor, kita akan bina untuk buat baik pulih untuk dia. Dulu kadar siling tidak boleh melebihi 15,000. Kini setiap biji rumah 20,000. Saya jangka tahun depan lebih 2,100 keluarga akan mendapat manfaat daripada fokus kedua ini. Fokus utama pembangunan. Ia akan menelan belanja lebih kurang 55 juta ringgit akan diperuntukkan untuk inisiatif penting ini. Di mana kita akan lihat ini merupakan satu nikmat lagi kepada rakyat. Dan fokus ketiga, fokus utama pembangunan KPKT adalah penyelenggaraan rumah strata kos rendah dan sederhana, termasuk penggantian lift. Ini adalah satu berita baik, khususnya bagi penduduk-penduduk di PPR dan juga penduduk di rumah pangsa kos rendah dan kos sederhana, termasuk swasta. Ini adalah antara peruntukan paling besar sekali. Tahun depan, KPKT telah diperuntukkan sehingga 185 juta. 185 juta untuk tukarkan lift, dan kami telah pun masukkan. Now bukan saja kita akan tukar lift. Under the new policy, we are also going to replace lighting, ceiling, flooring. Ini semua akan masuk dalam skop kerja penggantian lift baru. Dulu di bawah dasar lama, kerajaan hanya bantu tukar lift. Sekarang dengan konsep yang baru, kita bukan saja akan berikan lift yang baru, dan kita akan bekalkan ceiling, flooring, lighting yang baru.
supaya setiap hari bila penduduk PPR balik rumah, mereka seolah-olah balik ke hotel. Okay? Akan memberikan satu impak yang sangat tinggi atas inisiatif ini. 185 juta diperuntukkan. Dan untuk mengatasi masalah penduduk PPR yang tidak bayar maintenance, KPKT sedang bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor. Model Johor kemungkinan besar akan diguna pakai, iaitu semua penduduk lain kali akan dibekalkan dengan access card. You will be given a VIP card. Tapi bila tak bayar penyelenggaraan ataupun maintenance, your access will be denied. Okay? Dia ada dua layer. Pertama, PRR yang akan introduce semua akan menjadi seolah-olah gated community. Bila nak masuk, kena pakai access card, flash, go in. Okay, guard house. Second access, you go through the lift. The lift pun ada access card. Bila ada bayar maintenance, boleh sampai ke rumah. Jika tak bayar maintenance, your access will be denied. Saya mohon maaf, terpaksalah duduk tepi jalan. Ini untuk berlaku adil. Khususnya kepada semua penghuni yang mematuhi undang-undang, yang memberi kerjasama. Kebanyakannya, kita dah buat kajian bersama dengan Kerajaan Negeri Johor. Selepas Johor laksanakan dasar baru ini, kita lihat kadar kejayaannya, di mana jumlah yang bayar maintenance meningkat daripada 45% to 85%. Kini dah 85% akan bayar. Kerana jika tidak, dia tak dapat akses. I think it is one of the best innovation to make sure that it's fair to everyone. Kita nak nikmati kemudahan, dia kena datang bersama dengan tanggungjawab. Right and responsibility must come hand in hand. Itu adalah penting. Jika tidak, dia tidak adil untuk mereka yang bayar. Selain daripada itu, saya yakin inisiatif ini akan memberikan impak yang positif kepada sektor perumahan dan memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi negara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, fokus keempat, iaitu pembinaan pasar awam. Semua orang faham, pasar awam adalah pusat komuniti. Pasar awam ni berimpak tinggi. Apabila kita lihat, maka hari ini dengan sukacitanya, KPKT sentiasa berkomited untuk naik taraf infrastruktur awam kerana building beyond housing. 3 fokus pertama semua kita berliga dengan fokus kepada perumahan. Dan kini saya masuk ke topik pasar awam dan gerai madani. Antaranya kerajaan tahun depan kita akan membina banyak pasar awam baru. Sukacita saya hari ini dah umumkan. Yang pertama, kita akan bina pembinaan pasar Kajang Selangor bernilai 15 juta ringgit. Kedua, pembinaan pasar Taman Muda Ampang Selangor 35 juta ringgit. Ketiga, naik taraf pasar Borong, Gong, Pau, Kuala Terengganu 15 juta ringgit. Keempat, pembangunan pasar besar Kuala Krai Kelate 15 juta ringgit. Yang kelima, membina pasar baru, pasar besar Kuala Pilar di Negeri Sembilan 11.7 juta ringgit. Yang keenam, membina pasar awam Jalan Pasar SK10 Seri Kembangan Selangor 12 juta ringgit. Yang ketujuh, bina pasar besar Melaka Central Melaka 15 juta ringgit. Ke-8, membina pasar kekar di Pasar Sungai Long Ceras Selangor 15 juta ringgit. Naik taraf pasar besar Ipoh Perak 15 juta ringgit. Dan kesemuanya pasar baru adalah lebih kurang 180 juta. Termasuk lagi projek-projek sambungan, kita akan belanja 343 juta ringgit untuk naik taraf projek sambungan, pasar-pasar baru. Dan untuk makluman rakan-rakan media, dasar baru kita sangat jelas. Mana-mana pembinaan pasar awam bernilai 10 juta ke atas, wajib bukan saja tender terbuka, KPKT akan bekerjasama dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM
untuk membuat pertandingan seni bina secara terbuka. Saya bagi contoh seperti Kompleks Pasar Awam Bukit Bertajam, di mana telah pun kita berjaya mengadakan pertandingan bersama dengan Pertubuhan Arkitek Malaysia. 115 arkitek ambil bahagian. Akhirnya, reka bentuk yang paling cantik dipilih sebagai juara. Pemenang akan dilantik sebagai konsultan, diberikan wang tunai, hadiah, dan untuk pastikan konsep desain itu dilaksanakan. Supaya visi saya adalah dalam tempoh 20 tahun, semua pasar baru di Malaysia, semua cantik, molek dan boleh dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. So, tahun depan kita fokus kepada 12 pasar. Dan kesemua ini yang bernilai 10 juta ke atas, JKT akan buat pertandingan reka bentuk. Sebab itu saya sarankan seluruh warga arkitek Malaysia, kita buka juga kepada arkitek antarabangsa. Mereka digalakkan juga untuk ambil bahagian. So in future you can imagine that our market will all be one of those the best in the region. Because this is one of the best, that all are champion from the open competition. Ini adalah idea baru, dasar baru yang telah pun kita saksikan success story dekat Bukit Bertajam, dan sekarang Pasar Pinji di Perak, dia pun telah pun dilaksanakan. So, usaha ini akan kita perhebatkan dengan pasar-pasar baru yang bakal untuk meningkatkan industri pelancongan kita sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pihak kementerian harap inisiatif ini boleh meningkatkan penarafan pasar awam kita bukan sahaja sebagai tempat beli belah, tetapi sebagai juga destinasi pelancongan, mempamerkan keunikan budaya kita kepada dunia. Fokus kelima, pembinaan Taman Madani. Seterusnya, kita semua tahu KPKT mementingkan pembinaan untuk membina bandar yang mampan, hijau dan selesa. Melalui Jabatan Landscape Negara, KPKT tahun depan akan menaik taraf membina 100 buah taman awam madani dan landscape di bandar serta pekan kecil dengan peruntukan belanjawan sebanyak 100 juta ringgit. 100 taman setahun. 5 tahun, 500 taman. Maka bagi kami 10 tahun, kita akan bina 1,000 taman. Taman awam yang baru. Inisiatif ini bertujuan memastikan rakyat kita mempunyai ruang untuk beriadah bersama keluarga dan mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti jogging dan lain-lain. Dalam konteks landscape global yang berkembang dengan pesat, adalah penting bagi kita untuk terus meningkatkan keupayaan kita dalam mencegah, mengurus, bertindak balas terhadap pelbagai situasi kecemasan yang kompleks. Seterusnya, fokus yang keenam. Kita tahu monsun timur laut sedang menjelang. Maka kerajaan amat prihatin. Dalam fokus ke-6 adalah penaik tarafan longkang dan juga parit. Untuk tahun ini, kerajaan telah memperuntukkan 200 juta untuk pembersihan serta penaik tarafan longkang dan parit dalam Belanjawan 2025 bagi menangani risiko banjir. Antaranya atas keprihatinan Kerajaan Madani, 150 juta daripada jumlah 200 juta yang saya umumkan tadi akan digunakan mulai hari ini juga. Dalam tempoh 2 bulan yang akan datang, 150 juta akan dibelanjakan oleh PBT di hotspot banjir kilat. Supaya kita siap sedia untuk menghadapi monsun timur laut yang bakal menjelang mulai bulan November ini. Ini adalah fokus ke-6. Fokus ke-7, Wirawati Merah, iaitu peruntukan untuk bomba. Untuk memelihara kebajikan Wira Merah negara ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menerima jumlah peruntukan. Jumlahnya sebenarnya adalah 1.09 bilion. Jumlahnya 1.09 bilion, yang telah pun diluluskan. Kebanyakannya saya nak umumkan. Yang pertama adalah 22 projek baru berjumlah 391 juta. 48 projek sambungan
berjumlah 710 juta. Yang bagi pihak media berminat untuk tahu adalah pembinaan balai bomba baru. Okay, tahun depan kita akan bina 6 balai bomba dan juga quarters baru, iaitu pertama, Balai Bomba dan Penyelamat Desa Petaling Kuala Lumpur. Kedua, Balai Bomba Penyelamat Bandar Enstek Negeri Sembilan. Ketiga, Balai Bomba termasuk kuartus Engkelili Sarawak. Keempat, Balai Bomba Dalak Sarawak. Kelima, Balai Bomba Sepanggar Sabah. Dan last but not the least, Balai Bomba dan kuartus Kota Kemuning Selangor. Selain daripada itu, kita juga akan menaik taraf 5 buah balai bomba yang berusia setengah abad ke atas. Juga akan diberikan keutamaan. Okay, balai-balai bomba yang lama akan dinaik taraf supaya kita pastikan pasukan bomba dan penyelamat kita sentiasa berada dalam keadaan penuh kesiapsiagaan. Demi menjaga keselamatan dan keselesaan warga bomba kita, 250 unit kediaman kuartus baru juga akan kita bina, iaitu menelan belanja 174 juta ringgit. Okay. 130 unit kuartus di Kota Kemuning Selangor, 48 unit Paya Terhubung Pulau Pinang, 72 unit kuartus Labuan. Okay. Kesemua, dan kita tahu isu kritikal untuk penggantian kenderaan lama hari ini telah pun diberikan perhatian serius, iaitu kita telah luluskan peruntukan untuk beri 231 kenderaan baru dengan peruntukan yang berjumlah 40 juta seperti berikut. Okay, iaitu perolehan 200 unit kenderaan ringan operasi bagi kegunaan kecemasan dan kerja lasak, perolehan 26 unit light fire forensic vehicle. Ketiga, perolehan penggantian 5 unit jentera khas K9. Okay, dan demi untuk pastikan bomba kita mempunyai PPE ataupun personal protective equipment, tahun depan kita akan beli 2,000 unit tabung briefing apparatus, dan kita akan juga peroleh 4,000 unit firefighting helmet berserta dengan aksesori. Okay? Banyak lagi kita akan yang tadi saya katakan naik taraf untuk balai bomba berusia 50 tahun ke atas. Ia termasuk pembinaan semula Balai Bomba Banting Selangor. Kedua, pembina semula Balai Bomba Kuala Pilar Negeri Sembilan. Ketiga, bina semula dan ubah suai Balai Bomba Kuantan Pahang. Sekarang saya nak masuk fokus ke-8. Semua saya ada 11 fokus utama. Okey, fokus ke-8 adalah pengurusan sisa pepecah. Okey, tahun depan kita ada transformasi dan juga dasar baru. Dulu tapak pelupusan sampah sentiasa menerima aduan, busuklah, berbaulah, macam-macam. Okey, tahun depan di mana kita menerusi JPSPN telah diberikan peruntukan sebanyak 114 juta ringgit untuk kita tutup dan juga menjalankan transformasi. Okey, tapak pelupusan sanitary, pelupusan penutupan selamat tapak pelupusan sisa pepecah. Nah, saya nak highlight dua. Pertama, di Kurubung Melaka. Kita akan jadikan menjadi Lestari Park. Tapak pelupusan sampah yang dulu busuk berbau kini boleh dijadikan taman rekreasi awam yang boleh digunakan sebagai tempat untuk berjoging selepas ditutup selamat oleh Jabatan Pengurusan dan Sisa Pepecah. Yang kedua, kita dah kena pasti yang boleh dibangunkan sebagai Lestari Park adalah di Tamping Negeri Sembilan. Okay? Dan hari itu kita dah ada success story yang telah berjaya bangunkan di Felda di Jengka, Johor. Okay, maka sekarang saya masuk fokus ke-9, ekonomi kitaran. KPKT adalah pengerusi kepada National Circular Economy Council. Okay? Satu lagi inisiatif yang menjulang prinsip kemampanan adalah pelepasan cukai bagi pembelian mesin kompos sisa makanan untuk kegunaan isi rumah sehingga tahun taksiran 2027. Okay? Bagi menggalakkan industri berasaskan kepada kompos dan menyokong usaha mengurangkan sisa makanan. Maka restoran F&B, for those who purchase this machine kompos sisa makanan, they are entitled to claim for
tax rebate. Okay? Itu maka sisa makanan, sampah boleh dijalankan transformasi sebagai baja. So it can be transformed into fertilizer. Okay? Yang ke-10, fokus utama ke-10 adalah pembangunan bandar pintar, smart city. Okay? Smart city di mana kerajaan telah menubuhkan Majlis Bandar Pintar Negara yang dipengerusikan oleh KPKT. Sukacita saya nak maklumkan, tahun depan kita akan menerima peruntukan untuk menunjukkan we are committed to build smart city. Peruntukan tahun depan untuk bandar pintar melonjak 24 kali ganda. Okay? Daripada dulu hanya diperuntukkan 600,000. Okay? Tahun depan 15.1 juta akan digunakan untuk pembangunan bandar pintar. Sukacita saya maklumkan kepada rakan-rakan media, pengumuman World Smart City Index baru-baru ini menyaksikan kedudukan Kuala Lumpur melonjak daripada tangga ke-89 kini menjadi 73. KL is now the 73 most or the smartest city in the world. Walaupun kita masih ketinggalan jika dibandingkan dengan yang duduki tangga teratas, Zurich, Switzerland, Oslo, Norway, okay? Singapore, number 5. We are number 73. Tapi among ASEAN, we are also number 2. Sebab itu, kita lihat dengan komitmen yang kita ada, saya yakin, okay, bandar-bandar pintar akan terus menjadi salah satu fokus kementerian kita. Okay, fokus terakhir iaitu fokus ke-11, pembangunan untuk rumah ibadat bukan Islam. Di bawah kerajaan Madani, kita sentiasa pastikan kepentingan semua anak Malaysia dan juga menjaga semua pelapisan masyarakat. Maka justru rumah ibadat bukan Islam RIBI tahun depan akan menerima 50 juta ringgit untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan di premis-premis seperti gereja, kuih, tokong dan lain-lain. Kesimpulannya, melalui inisiatif ataupun 11 fokus utama belanjawan, kami bertekad untuk pastikan supaya sektor perumahan tidak hanya berkembang tetapi juga kekal mampu milik bagi memastikan bahawa setiap rakyat Malaysia memiliki rumah idaman sendiri. Kami juga berhasrat untuk memajukan pembangunan secara mampan dengan mengurangkan risiko banjir melalui penarik tarafan sistem longkang dan peparitan, memperkasakan pasukan bomba kita serta meningkatkan pembangunan bandar pintar. Okay, melalui pendekatan holistik ini, kami memastikan bahawa kesejahteraan rakyat Malaysia dipelihara selaras dengan visi dan misi kementerian dan kerajaan Madani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Maka ini adalah pembentangan saya 11 fokus utama belanjawan 2025 untuk Kementerian KPKT. Okay?